Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salamullahu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Ramadan Karim. Alhamdulillah. Okey. Hari ni dah hari yang keberapa? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ramadan kita 23 Ramadan. Subhanallah. Kita dah 23 Ramadan hari ni. Pejam celik tinggal lebih kurang seminggu. Okey, kita nak menghadapi membuka pintu gerbang Syawal, menutup pintu pagar Ramadan. Ya Allah, cepat rasa berlalu kan? Okey, jadi moga-moga Allah akan menerima bacaan puasa, pahala puasa kita, pahala bacaan Al-Quran kita, pahala sedekah kita, pahala salat sunat kita sepanjang 23 Ramadan yang telah kita lakukan. Di mana kita tahu ganjaran pahala di bulan Ramadan, subhanallah, berganda-ganda. Okey, umpama hujan yang sangat lebat turun dia. Jadi dah akhir-akhir Ramadan ni semua kita maklum, kita sedang speed untuk kita meraih segala pahala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi pada 10 malam yang terakhir. Alhamdulillah, dan akhir-akhir Ramadan ni kita punya bumi sejuk. Kawasan saya dah start hujan. Alhamdulillah. Moga-moga ada rasa barakahnya lah 10 malam terakhir tersebut. Okey. Jadi alhamdulillah, ini dah kelas yang kelima. Mula-mula kita belajar pengenalan Al-Quran, kemudian ilmu tajwid, kemudian hukum nun sukun dan mim sukun. Okey, kemudian yang minggu lepas kita belajar ikhfa hakiki. Dalam hukum nun sukun ataupun tanwin, okey, ada 4 hukum ilmu tajwid, iaitu ikhfa hakiki. Kita dah belajar pada minggu lepas, alhamdulillah. Dan pada kali ini, alhamdulillah, kita akan tengok bab yang seterusnya, iaitu idgham ma'al ghunnah. Okey, idgham ma'al ghunnah. Jadi sama-sama kita berniat membaca doa, membuka hati, melapangkan hati dan minda, moga-moga Allah menerima. Okey, kita punya majlis ilmu ini, moga-moga Allah menanamkan sifat kefahaman, Allah menanamkan rasa tadabburnya kita. Okey, lebih dekat kepada Al-Quranul Karim. Okey. Jadi alhamdulillah, hari ini kelas mudahnya ngaji kita akan masuk bab baru, iaitu idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Di bawah bab yang sama, iaitu hukum nun sukun ataupun tanwin. Okey, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan idgham. Okey, idgham ma'al ghunnah ya. Idgham ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, okey, berdasarkan slide kita yang kita kongsi, menurut bahasa, macam biasa, kalau kita berbicara tentang makna ni, kita akan bahagi berdua, bahasa, kemudian kita bahagi yang kedua adalah istilah. Okey. Yang bahasa maksud dia memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Itu maksud idgham. Idgham ni dalam bahasa Arab. Okey, jadi dalam bahasa Melayu dia memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Okey, itu idgham. Itu yang pertamalah. Okey, yang kedua, daripada segi sudut istilah pula, memasukkan huruf yang pertama. Nanti kita akan tulis dekat smart board kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan lupa bersama dengan Mushaf Al-Quran juga, kerana lepas ini kita akan tengok melalui Mushaf Al-Quran kita, macam minggu lepas kita cari mana hukum idgham ma'al ghunnah. Kalau minggu lepas kita cari hukum mana hukum ikhfa hakiki. Okey. Jadi menurut istilah, memasukkan idgham ni maknanya memasukkan huruf yang pertama, huruf pertama tu itu huruf nun sukun lah, yang bertanda sukun, okey, ke dalam huruf kedua yang berbaris. Okey, highlightkan kat situ. Huruf yang kedua tu maksud dekat sini adalah huruf idgham. Huruf idgham, huruf yang kedua. Huruf yang pertama bertanda sukun tu maknanya sama ada nun sukun ataupun tanwin. Nanti saya akan syarahkan sikit dekat smartboard kita. Huruf pertama nun sukun atau tanwin. Masuk dalam huruf yang kedua. Apa huruf kedua tu, tuan-tuan dan puan sekalian?
huruf-huruf idgham yang berbaris dan dia menjadikan kedua-duanya. Contoh nun mati bertemu dengan huruf yang dimasukkan dia bergabung. Dia bergabung menjadikan satu huruf yang bersabdu dari jenis huruf yang kedua. Nanti kita tengok macam mana proses memasukkan tu. Huruf pertama masuk huruf yang kedua, jadi satu huruf yang bersabdu daripada jenis huruf yang kedua. Apa tu Ustazah? InsyaAllah lepas ni kita tengok. Kita tulis kat smartboard kita. Okey, seterusnya. Kita tengok. Apabila nun sukun ataupun tanwin, apabila nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham yang 6. Kalau tadi kita tengok tadi huruf idgham huruf yang kedua kan. Boleh catat dekat sini. Huruf idgham dia ada 6. Huruf idgham dia ada 6. Ini secara umum. Kita belum masuk lagi idgham ma'al ghunnah. Ini huruf idgham dia ada 6. Apa yang 6 tu? Boleh catat. Yang pertama huruf ya. Waw, mim, nun. Ini 4. Asingkan dulu. 4. Huruf saya ulang balik. Huruf ya, waw, mim, nun. Asingkan dulu. So ini kategori yang keempat. Ini kategori yang 4 huruf ni kita letak kat situ adalah idgham ma'al ghunnah. Maknanya dia idgham tapi kita baca secara ghunnah, ada dengung. Asingkan dulu. Yang kelima, huruf yang kelima sebab huruf idgham ada 6. Jadi huruf yang kelima boleh tambah dekat situ huruf lam, kemudian huruf ra. Huruf lam, kemudian huruf ra. Ada 2. Ada 2. Itu idgham bila ghunnah, tanpa dengung. Idgham bila ghunnah. Yang penting ada 6. Huruf idgham secara umum ada 6. Saya ulang semula, boleh catat nanti Huruf ya, siapa-siapa nak respon dekat dalam Google Meet kita, dekat komen kita, boleh tulis dekat komen kita, tak ada masalah. Huruf ya, boleh rewrite orang putih kata kan. Waw, mim, nun. Tulis dulu 4 ni. 4 huruf ni, kalau nun sukun ataupun tanwin bertemu, kita akan baca secara ghunnah, dengung. Jelas Point nombor 2. Lam dengan huruf ra. Huruf lam dengan huruf ra. 2 huruf ni bila kita bertemu dengan nun sukun ataupun tanwin kita baca tanpa dengung ataupun bila ghunnah dalam bahasa Arab dia. Jelas Itu huruf idgham yang 6. Kita baca balik. Apabila nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham yang 6 tadi tu, ya, waw, mim, nun, lam, ra, maka ia wajib diidghamkan ke dalam huruf idgham. Maknanya wajib kita masukkan dalam huruf yang kedua, huruf idgham tu. Mengidghamkan nun sukun ataupun tanwin pada huruf idgham yang 6 tadi tu adalah kerana terdapat persamaan makhraj dan sifat pada huruf nun. Nun ni makhraj dia, makhraj dia hujung lidah nun, dan persamaan sifat dan berhampiran makhraj bagi huruf mim. Mim ni dekat bibir mulut kita. Makhraj dia, tempat keluar huruf tu, mim. Bibir mulut kita Dan berhampiran makhraj dan sifat bagi huruf-huruf yang lain. Nanti kita praktiskan sekejap lagi macam mana cara bacaannya. Kita tengok seterusnya. Barulah kita masuk. Kita dah tengok dah idgham tu macam mana. Sekarang kita masuklah idgham ma'al ghunnah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kena maklum maklum mana idgham ni ada 2. Idgham ma'al ghunnah, kemudian idgham bila ghunnah. Jadi pada hari ini kita fokus dulu idgham ma'al ghunnah. Ma'a ni maksud dia bersama. Maksud dia bersama. Dia kena baca secara dengung. Maksud idgham ma'al ghunnah adalah memasukkan serta dengung. Ini kena faham betul-betul ni. Idgham bila ghunnah tadi kita belajar, dia pun sama juga memasukkan tapi tak ada dengung. Tanpa dengung, tiada dengung. Kita kena pegang idgham ma'al ghunnah kita baca masuk, maknanya nun dengan ya tu kita masukkan
Mayat wa mayyattaqillah. Nun tu, okey, huruf sifat huruf nun tu kita masukkan huruf ya, okey, dan kita masukkan pada huruf yang kedua tu, dan kita baca secara dengung dua harakat. Ya. Idgham ini juga disebut sebagai idgham naqis. Idgham naqis. Ini dalam bahasa Arab. Naqis ni maksud dia apa? Memasukkan secara tidak sempurna ataupun kurang. Sebabnya, kalau kita tengok tadi maksud idgham tadi tu, kalau kita tengok tadi maksud idgham ni, memasukkan huruf yang pertama itu nun sukun yang bertanda sukun ke dalam huruf kedua yang berbaris dan menjadikan kedua-duanya satu huruf bersabdu. Kan? Satu huruf bersabdu daripada jenis huruf yang kedua. Okey, tapi dekat sini kita idgham ma'al gunnah ni kita masuk dan kita ada gunnah. Sifat itu kita kekalkan, itu sifat gunnah. Jadi itu naqis dimasukkan secara tidak sempurna. Idgham naqis. Jadi bila saya kata idgham naqis, okey, bila saya kata idgham naqis bermakna idgham ma'al gunnah. Ada dua. Idgham ma'al gunnah itu adalah idgham naqis. Okey. Kerana makhraj huruf nun sukun tadi tu dan tanwin telah dihilangkan, saya kata tadi telah dihilangkan, tapi sifat dengung dia, highlight dekat situ, sifat dengung dia masih dikekalkan dengan sempurna dua harakat dalam huruf idgham naqis. Ya, jadi maknanya kita masih kekalkan sifat dengung tersebut, kena baca sempurna dua harakat. Okey, jelas ya? Idgham naqis adalah idgham ma'al gunnah. Okey, seterusnya kita tengok tadi huruf-huruf idgham ma'al gunnah. Saya dah sebut tadi ada 4, iaitu huruf ya, waw, mim, nun. 4 ni. Huruf ya, waw, mim, nun. Boleh tulis kat komen. Kat Facebook ke YouTube ke dalam Google Meet kita ke boleh tulis. Kita ulang balik. Okey, jadi kita baca. Huruf ya, waw, mim, nun ni huruf idgham ma'al gunnah ni bersama dengan dengung ataupun gunnah kita sebut. Kita tengok contoh dia. Kita tengok contoh. Contoh untuk huruf ya. Okey. Kita tengok kat situ hisaban yasira. Ni dia bagi dua ni. Satu contoh bagi tanwin, satu contoh bagi kepada subhanallah huruf nun sukun. Okey. Jadi yang mana agak-agaknya idgham ma'al gunnah ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kat mana? Hisaban. Dengar kat situ. Okey, tanwin tu bertemu dengan huruf ya kan? Hisaban. Highlight kat situ. Yasira. Okey, yang kedua kita tengok huruf nun sukun bertemu dengan mana? Huruf ya. Yafqahu. Dia macam nun tu tak ada. Okey? Dijadikan ya tu jadi macam baca sabdu. Mana kita double kan. Yafqahu. Cumanya idgham ma'al gunnah ni kita baca dua harakat. Dengung. Ya. Khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Okey. Min warai. Min warai. Tu huruf waw. Okey, kita tengok seterusnya. Huruf mim. Contoh huruf mim. Okey, tengok tanwin dulu. Bisultanim mubin. Dengung dua harakat. Amman yasha. Ada dua ni. Satu. Man yasha. Yang mana huruf mim? Nun sukun bertemu huruf mim. Yang amman yasha. Dan akhir sekali iaitu huruf nun. Lan nadkhulaha. Okey, highlight kat situ. Amilatan nasibah. Okey, alhamdulillah. Kita dah tengok. Okey, secara bacaannya kita berehat seketika. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, sekarang kita tengok. Okey, secara praktikalnya, okey kita tengok yang tadi penerangan saya tadi tu. Maknanya idgham ini adalah yang apabila nun sukun, saya tulis kat sini ya, tuan-tuan puan sekalian, apabila nun sukun, okey, atau tanwin. Okey, tanwin, saya buat kat sini, baris bawah. Okey, atau tanwin bertemu dengan huruf idgham.
Okey, saya tulis tambah dekat sini bertemu dengan huruf idgham. Ada berapa huruf idgham tadi? Ada 6. Okey, ada 6 huruf idgham. Okey, so yang ini apabila bertemu dengan huruf idgham, saya tulis dekat sini dulu huruf ya. Okey. Waw, mim, nun. Okey, saya ringkaskan kat sini ya. Okey, yang kedua apabila dia bertemu dengan huruf lam, ini insya-Allah yang akan datang kita akan belajar, ataupun ra. Okey. Ataupun huruf ra. Ya. Okey. Ini yang part yang kedua. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita fokuskan kepada 4 huruf idgham yang atas. Itu huruf ya, waw, mim, nun. Di mana huruf 4 ni kita namakan ia sebagai apa? Siapa boleh tulis dekat komen kita? Siapa boleh tulis? Ini idgham apa ni? Kita baca sebagai idgham ma'a. Ma'a ni maksudnya bersama. Al-ghunnah. Okey, idgham ma'a al-ghunnah bersama dengan dengung. Ini yang kita fokus hari ni. Ini kita fokus hari ni, ya. Manakala huruf lam dengan ra. Jadi tadi kita belajar tadi jumpa 6 huruf. 1, 2, 3, 4. Ini hari ni kita fokus. 5, 6. Yang 2 ni kemudian kita akan belajar kemudian. Ini yang kita panggil sebagai idgham. Okey. Bila ni maknanya tak ada. Bila gunnah tak ada dengung. Tanpa dengung. Ini nanti dulu. Okey. Kita fokuskan yang 4 atas ni dulu. Huruf ya, waw, mim, nun. Okey. Kita tengok contoh yang tadi kita bagi contoh tadi tu. Okey, kita tengok contoh dia bertemu dalam konteks 2 kalimah ya. Kita tengok satu dulu. Okey, kita tengok huruf mana kita pilih. Okey, kita tengok huruf mim. Okey, saya tulis dekat sini. Okey, kita tengok dulu dia bertemu dalam keadaan 2 kalimah. Nak kena tahu tu. Bi, sulta. Okey, kita tengok tanwin dulu. Mim, mubin. Okey, ba, ya, nun. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tengok dekat sini. Apa yang dimaksudkan dengan 2 kalimah tersebut? Okey, ini dia. Maknanya memasukkan huruf yang pertama. Ini dia huruf pertama tanwin kan? Nun, sorry. Subhanallah, tanwin. Nun, tanwin ni. Okey, memasukkan dia ni ke dalam huruf yang kedua. Idgham kan maksud dimasukkan? Masukkan ke dalam huruf yang kedua. Apa huruf kedua? Huruf idgham. Huruf idgham. Jadi kita baca bisultanim mubin. Ustazah, mana yang 2 kalimah tu? Okey, inilah dia. Ini yang kalimah yang pertama. Ini 1 kalimah. Ya? Yang kedua, ini adalah 2 kalimah. Kalimah yang kedua. Kalimah tu apa Ustazah? Perkataan. Nak kena jelas. So ini perkataan yang pertama. Ini perkataan yang kedua. Cara bacaan dia idgham ma'al gunnah, memasukkan yang huruf pertama ni ke dalam huruf yang kedua. Bisulta nim, dengan dengung, jangan lupa 2 harakat. Nim mubin. Macam tu. Macam tu juga dengan kaedah huruf nun sukun. Okey, kita tengok kat sini sekejap. Okey, saya tulis sambung kat sini. Okey, ini ayat yang berbeza ya. Okey. May yasha. Okey. Okey. Mana agak-agaknya? Mana idgham ma'al gunnah ni? Ada 2 kat sini ni. Okey, yang pertama ni dia. Yang pertama, may yasha. Dia kena ada 2 kalimah. 1 kalimah ain. Kalimah yang kedua, okey, man. Macam tu. Okey, ini pun sama juga. Kalimah yang pertama, man. Kalimah yang kedua, yasha. Macam tu. Jelas Okey, Ustazah, saya ada jumpa Ustazah. Ada macam 1 kalimah tu Ustazah. Agak-agaknya. Kita tengok contoh. Ni macam mana pula? Gitu. Ad-dunya. Macam nak baca tu Ustazah? Ini 1 kalimah Ustazah. Ini 1 kalimah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau kita jumpa perkataan macam ni dalam Al-Quranul Karim, okey, dia ada 4 tempat. Ya.
ada beberapa kalimah lah, antara yang saya ambil kat sini ad-dunya, ada yang bunyanun, ada sinwanun. Okey, saya ambil contoh yang ni. Okey, jangan kita perlu baca secara jelas ya. Ini kita baca secara jelas. Dalam bahasa Arab kita panggil izhar. Kita panggil kat sini izhar mutlak. Tak apa, nanti insya-Allah akan ada satu slot untuk izhar mutlak. Ini kita baca ad-dunya. Ustazah ni kan nun mati bertemu dengan huruf ya. Kan kita huruf idgham ma'al gunnah huruf ya ada Ustazah bertemu dengan nun sukun ni Ustazah. Jadi kita kena baca dengung ke? Bacaan dia izhar. Izhar jelas. Bacaan dia macam mana? Ad-dunya. Ad-dunya. Kita tak baca ad-dunya. Oh subhanallah sedap bak kata warna gori kan. Tapi bacaan dia kena izhar. Ad-dunya. Macam tu Okey, ni saya masukkan sikitlah untuk tambahan ilmu supaya kita tak keliru. Kerana apa saya sebut tadi? Idgham ma'al gunnah berlaku dalam dua kalimah. Ingat, yang ni satu kalimah je, satu. Maknanya nun dengan ya ni dia bergabung. Satu perkataan ad-dunya. Jadi tak boleh. Jadi kita baca sebagai izhar mutlak secara jelas. Okey, jelas ya? Okey, alhamdulillah. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, sekejap. Okey. Subhanallah. Okey, kita tengok. Secara kesimpulannya. Lepas ni kita tengok dalam ayat Al-Quran pula. Kita tengok sama-sama. Secara kesimpulannya, idgham ma'al gunnah ni. Apa maksud idgham ma'al gunnah ni? Memasukkan huruf yang pertama. Apa huruf pertama tadi? Siapa boleh tolong saya huruf yang pertama tadi? Subhanallah. Huruf pertama apa tadi? Saya tukar warna merah supaya lebih jelas lah ya. Okey. Ni. Okey. Clear all ke? Okey. Okey, tak apa. Macam mana ni? Back balik. Back balik. Okey. Atas ni kan? Okey. Okey, tak apa. Kita fokus ni. Boleh? Boleh Okey. So, definisi dia memasukkan huruf pertama. Okey, huruf yang pertama. Okey. Huruf pertama tadi, ingat nun sukun ataupun tanwin. Okey. Okey. Ingat itu yang huruf yang pertama. Bertanda sukun ke dalam huruf yang kedua. Huruf yang kedua. Apa huruf kedua tu? Ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Huruf apa tadi kita belajar? Huruf idgham. Huruf idgham. Ada berapa kita belajar hari ni huruf idgham ma'al gunnah? Ada 4. Ya, ada 4 huruf idgham ma'al gunnah yang berbaris dan menjadikan kedua-duanya satu huruf bersabdu dari jenis huruf yang kedua. Kita tengok contoh dia. Okey. Hisabai. Tengok kat sini. Hisabai. Fokus dulu. Okey, tadi saya kata 2 kalimah kan? Okey, kalimah yang pertama hisaban, yang pertama. Okey, 1. Yasira yang kedua. Okey, betul 2 kalimah. 2 kalimah. Okey. Jadi saya masukkan huruf pertama ni, tanwin tadi ni. Hisaban yasira. Okey. Okey, yang betul Lepas tu yang kedua. Mana huruf yang pertama? Ini dia nun sukun. Okey, dalam resam Osmani, kalau kita perasan ya, kita baca mushaf Al-Quran tu, yang mana kita baca dengung tu, ulama' atau kutabul Quran ni dijadikan huruf nun tu, saya dah sebut sebelum ni dalam kelas kita yang huruf nun sukun dan tanwin tu, nun dia tu, okey, tanpa ada apa-apa simbol. Dia dikosong saja. Itu tandanya nun tu kita baca dengung. Dia nak mudahkan kita ni membaca Al-Quran. Ya? Okey. Ayyafqahu. Ini dia maknanya memasukkan huruf yang pertama, huruf nun ni, ke dalam huruf yang kedua, iaitu huruf idgham, huruf ya. Okey, dan menjadikan kedua-duanya satu huruf yang bersabdu. Seolah-olah kita baca ayyafqahu. Ayyafqahu. Macam tu. Ya? Okey. Jadi subhanallah. Okey, ini kita baca
abqahu. 2 harakat. Jangan lupa 2 harakat dengung. Ya? Kalau kita perasan dalam mushaf Al-Quran, ya betul. Nun tu yang tak bertanda. Nun tu yang tak bertanda. Okey, kita teruskan. Seterusnya kita tengok contoh waw. Waw ya, sekarang waw. Khairun. Kita tengok. Khairun. Yang mana huruf yang pertama tu ni dia lah. Tanwin dekat ra ni. Okey. Kemudian mana yang huruf yang kedua? Waw. Waw. Khairun wa abqa. Khairun. Dengung, 2 harakat. Jangan lupa. Wa abqa. Okey. Miu. Kalau sambil buka mushaf Al-Quran tu, sambil-sambil kita dengar kelas kita cuba kat mulut kita. Khairun. Masukkan. Khairun wa abqa. Seolah-olah kita baca waw tu ada sabdu. Begitu. Tapi jangan lupa bersama dengan dengung. Berapa harakat Ustazah? 2 harakat. Okey. Ini kaedah dia. Okey. Miu. Cuba baca. Walaupun saya tak dapat dengar kan bacaannya, tak apa. Cuba baca kat rumah masing-masing, kat pejabat masing-masing ke. Miu warai. Miu warai. Lepas ni kita buka mushaf Al-Quran ya. Kita tengok sama-sama. Okey, kita tengok contoh huruf yang ketiga mim. Okey, sebelum tu saya nak remind balik, ingat berlaku pada 2 kalimah. Khairun 1 kalimah, wa abqa kalimah yang kedua. Min 1 kalimah, warai. Okey, kalimah yang kedua. Ingat, dia bertemu. Dia bertemu bukan 1 kalimah. Okey, kita tengok contoh huruf mim. Okey. Bisultanim mubin. Mana huruf pertama? Ini dia tanwin dekat nun ni. Bertemu dengan huruf mim. Okey. Bisultanim. 2 harakat. Mubin. Okey. Seterusnya. Okey, huruf mim kan? Bertemu dengan, ada 2 kat sini. Tadi saya bagi contoh yang sama juga. Nun sukun bertemu dengan huruf mim. Dengung 2 harakat. Mayyasha. Macam tu. Okey, jelas ya? Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita pergi. Saya slide saja. Ke pangkah dulu, lepas pangkah dulu. Okey, bismillah. Okey, alhamdulillah. So, kita tengok. Contoh ini muka surat yang kelima. Tak silap saya. Okey, kita tengok mushaf Al-Quran. Boleh tengok mushaf Al-Quran. Suratul Baqarah. Mushaf Al-Quran. Suratul Baqarah. Muka surat yang ke-5. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, okey, boleh tengok. Mushaf Al-Quran, muka surat yang ke-5. Okey, boleh ready? Kita tengok satu-satu. Siapa yang rasa macam dah jumpa hukum idgham ma'al ghunnah, boleh tulis dekat komen ataupun Google. Boleh saja tulis, kita tengok ya. Okey, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa dah jumpa boleh tulis kat situ terus. Macam tu, okey. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Adakah? Adakah tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Okey, kita teruskan. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ. Kalau ikutkan kita baca yang kita belajar yang ikhfa' hakiki tu, dah banyak kita jumpa ni. Tapi sekarang kita fokuskan idgham ma'al ghunnah. Okay, kita teruskan. Okey. Wa utu bihi mutasyabiha. Okey, contoh mana tadi? Wa utu bihi mutasyabiha. Subhanallah. Okey, ini. Okey, kalau kita tengok kat sini kan, tuan-tuan puan sekalian, wa utu bihi mutasyabiha. Ini kalau kita nak waqaf. Kalau kita nak berhenti. Okey, kalau kita nak berhenti. Mutasyabiha, 2 harakat dekat sini. Akan tetapi Ustazah kalau boleh sambung, Ustazah boleh, tak ada masalah. Ni. Masa nak sambung ni lah terjadinya hukum idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Okey. Mutasyabihan, masuk waw. Mutasyabihan, masuk waw. Dah jumpa satu, alhamdulillah. Kita tengok jalan lagi, kita buat explore sikit. Fiha azwajum, subhanallah. Jumpa lagi.
Tanwin bertemu dengan huruf mim. Gitu. Masukkan. Idgham, memasukkan. Ingat, masukkan bersama dengan dengung ya, 2 harakat. Okey. Wahum fiha khalidun. Saya teruskan lagi. Subhanallah, kita jumpa lagi ibu-ibu dan ayah sekalian. Ayyadriba. Okay, highlight. Kalau jumpa ada mushaf Al-Quran, kita highlightkan kat situ. Ini ada idgham ma'al gunnah. Ya. Ayyadriba masalam. Jumpa lagi. Alhamdulillah. Tanwin bertemu dengan mim. Okey. Ba'udatan fama fawqaha. Saya teruskan lagi explore saya. Fa'ammal ladhina amanu faya'lamu. Okey, siapa dah jumpa boleh tulis kat komen Facebook kita, kat Google Meet kita. Tak ada masalah. Okey. Saya jumpa. Yudillu bihi kathiran. Okey, ni dia. Highlightkan tanwin bertemu dengan huruf waw. Okey, boleh highlightkan. Boleh tulis kat komen ke. Okey. Saya teruskan lagi. Okey, allazina yanqudu. Okey, subhanallah. Okey, saya jumpa. Ayyusala. Ayyusala. Okey. Okey, saya teruskan lagi. Humul khasirun. Okey, siapa dah jumpa boleh bagi tahu, boleh tulis kat komen kita, kat Facebook kita, YouTube kita. Okey, kalau takut saya takut terlepas pandang. Okey, subhanallah, khalas. Mungkin kita jumpa juga tapi ada tanda waqaf kat sini kan, contoh kan ada jim kat sini. Samawat. Okey. Okey, ini kita diharuskan berhenti. Contoh kalau kita nak baca sambung pun tak ada masalah juga. Sab'a samawatin. Ini kaedah. Kita ambil kaedah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Alhamdulillah. Selesai. Tanwin jumpa waw. Ya, betul. Anna lahum. Okey, kalau anna lahum tu, ibu-ibu sekalian, mana anna lahum kita? Kita itu bukan kategori nun sukun ataupun tanwin. Itu kategori nun bersabdu. Nanti insya-Allah kita akan belajar satu bab khas untuk nun yang bersabdu. Ya. Kena ingat, idgham ma'al gunnah. Saya ulang lagi sekali. Idgham ma'al gunnah berlaku dalam keadaan 2 kalimah. Kena ingat berlaku dalam 2 kalimah. Saya highlightkan sekali lagi contoh kat sini. An, 1 kalimah. Okey, yusala, kalimah yang kedua. Terjadilah pertemuan antara huruf yang pertama tadi tu, nun sukun ni, bertemu huruf yang kedua, huruf idgham. Jadi bertembung, berjumpa mereka, jadilah idgham ma'al gunnah. Alhamdulillah. Okey, terbaik tanwin jumpa waw. Alhamdulillah. Harap jelas. Okey, harap dapat membantu kita membaca Al-Quran lagi. Okey, dalam kehidupan seharian kita. Jadi kita berehat seketika, kita bertemu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali sekali lagi kita di kelas mudahnya ngaji. Kita pun dah nak akhir-akhir kelas dah pada hari ini. Jadi saya harap penerangan sebelum ni sepanjang kelas pada hari ini tentang idgham ma'al gunnah memberi kefahaman yang jelas kepada kita untuk kita sentiasa membaca, melakukan aktiviti tilawatul Quran pada masa-masa yang seterusnya lah, pada masa-masa yang akan datang, ya. Moga-moga membantu kita dalam memperbaiki bacaan kita, bacaan tilawatul Quran kita, ya. Okey, macam mana yang saya sebut sebelum ni, kita belajar teori ilmu tajwid ni adalah fardu kifayah. Manakala kita membaca Al-Quran dengan bertajwid, hukumnya adalah fardu ain. Jadi kita dah tahu, jadi harap-harap kita dapat praktiskan dalam bacaan tilawatul Quran kita, ya, insya-Allah. Okey, jadi alhamdulillah sekarang ni kita buat sesi Q&A question lah. Okey. Para ibu, para tuan-tuan dan puan-puan sekalian, okey, anda boleh letak dalam Google Meet ataupun dekat Facebook Live kita, okey. Jadi kita boleh sharekan sebenarnya kelas kita pada hari ini kepada kenalan-kenalan dan ahli-ahli keluarga kita untuk kita sama-sama menuntut ilmu. Menuntut ilmu tentang bahagian Al-Quranul Karim, ya. Okey, jadi sini saya terima 2 soalan. Sebelum saya teruskan dengan soalan, saya nak sementara saya teringat ni, saya nak maklumkan kepada semua yang menghadiri kelas mudahnya ngaji ni, kalian dibekalkan dengan nota. Jangan risau.
Nanti habis saja setiap kelas, kita akan bekalkan kalian, tuan-tuan dan puan-puan, nota yang lengkap yang kita telah belajar pada hari ini. Jadi moga-moga nota kita yang kita telah bekalkan tu dapat membantu sedikit sebanyak dalam pembacaan tilawatul Quran kita. Itu yang bestnya. Jadi kita ajaklah ramai-ramai, ajak ramai-ramai kawan-kawan kita, ahli keluarga kita join kelas ni. Kita join kelas ni untuk kita mengupgrade orang putih atau mengupgrade kan, meningkatkan lagi ilmu tilawatul Quran kita. Okey. Jadi kita dapat 2 soalan dekat sini. Okey, soalan yang pertama. Okey. Ada orang kata kalau cara sebutan idgham ma'al gunnah pada huruf ya, kena panjangkan mulut macam senyum. Wa may gitu. Okey. Betul ke ustazah? Okey. Semaklum saya, bila kita baca dalam buku Al-Quran ataupun buku tajwid, bukaan mulut kita ni ketika kita membaca Al-Quranul Karim bukanlah bergantung kepada huruf. Kena ingat tu. Maknanya kita nak sebut bukaan mulut kita huruf ya tu bukan bergantung pada huruf ya. Dia bergantung kepada baris. Kena betulkan. Dia bergantung pada baris. Contoh kalau kita baca ya yang berbaris fathah ataupun ya yang berbaris atas, kita kena buka mulut kita ya. Ya. Macam tu. Wa may yattaqillah wa may kita kena buka mulut kita. Tapi kalau ya tu berbaris bawah, kita kena turunkan kita punya geraham kita tu. Kita turunkan geraham kita tu. Okey, yi. Kita tak ada macam tu, tak ada. Okey, dia bergantung pada baris huruf tersebut. Kalau yang berbaris dhammah ataupun depan, kita kena muncungkan kita punya bibir kita. Okey, bukaan mulut kita tu kena muncungkan sedikit. Itu bergantung kepada baris. Baris atas kita kena buka, baris bawah kita kena macam ke bawahkan sikit kita punya geraham kita. Kena baris depan kita kena muncungkan kita punya bibir kita. Cara bacaan dia. Okey, boleh ya? Okey, alhamdulillah. Seterusnya, soalan yang kedua. Okey, kalau kadar dengung pada bacaan idgham ma'al gunnah ni tak sampai 2 harakat, boleh ke ustazah? Gitu. Okey, kalau tak sampai 2 harakat, berapa harakat tu? 1 ke 1.5 ke 0.5? Okey, kenalah sampaikan ya. Kalau kita baca 1 harakat, taklah dipanjang gunnah, taklah dinamakan sebagai gunnah ataupun taklah dinamakan sebagai dengung. Dengung memang kita akan baca sebanyak 2 harakat. 2 harakat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Suka saya baca surah ni. Ayat ni ayat 1000 dinar. Jadi wa may yattaqillah. Jadi nun bertemu dengan ria tu wajib kita baca secara dengung 2 harakat. Okey, jelas ya? Boleh ya? Okey, alhamdulillah. Jadi saya ulang lagi sikit, mungkin murajaah sedikit. Idgham ma'al gunnah adalah memasukkan huruf yang pertama, nun sukun ataupun tanwin tadi tu kepada huruf yang kedua. Apa huruf kedua kita? Huruf idgham. Cuba nyatakan dalam komen kita, dekat Google Meet ke, dekat Facebook ke, ada berapa huruf idgham kita? Saya tanya soalan yang umum. Ada berapa huruf idgham kita? Boleh tulis dekat Google Meet. Berapa tu? Okey. Secara umum 6. Bagus, terbaik Puan Hasanah. Secara 4 tadi, siapa tadi tulis? Okey, ada 4 huruf. Ada 4 huruf. Okey, terima kasih banyak-banyak. Subhanallah, dari Kuala Lumpur. Kita ada peserta kita dari Kuala Lumpur, hotel Kuala Lumpur pula tu. Subhanallah, ada 4, terbaik Puan. Okey, so 4 ni idgham ma'al gunnah. Terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Idgham ma'al gunnah iaitu apa? Ya, waw, mim, nun. Okey, alhamdulillah. So selesai kita punya kelas. Alhamdulillah. Saya Nurul Khadijah Muhammad memohon maaf, jutaan kemaafan atas segala kekurangan. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurangnya datang daripada saya sendiri. Jadi insya-Allah kita bertemu pada kelas akan datang. Okey, Ramadan Karim. Selamat menempuh malam Lailatul Qadar insya-Allah. Assalamualaikum.